الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat sekalian, kita berada pada ayat 201 ayat 201 muka surat 176. InsyaAllah kita cuba selesaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadzakkaru فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال.
ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون sujud. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami ini orang yang selalu mendengar ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, kesembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini khususnya, yang mengikuti majlis ini khususnya, keluarga kami serta orang-orang yang meminta kami untuk berdoa kepada mereka, juga muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, kurniakan jua kepada kami hikmah, yakni faham dalam agama. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan, keampunkanlah segala dosa-dosa kami. Keampunkan juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni mereka yang telah meninggal dunia, khususnya ibu bapa kami, keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami. Serta janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kurniakanlah dari sisi Engkau kepada kami rahmat-Mu serta Engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami jalan petunjuk-Mu ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Arhamar Rahimin. Hai Tuhan, bantulah Islam dan orang-orang Islam. Bantulah pejuang-pejuang mujahidin di Palestin dan di mana jua mereka berjuang. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Ayat ini berkaitan dengan keistimewaan orang yang bertakwa. Jadi kita ni mungkin daripada sifat-sifat yang disebut hari ini dapat kita kenal diri kita, di mana kita berada, sama ada kita termasuk orang yang bertakwa ataupun belum lagi. Firman Allah, innal ladzina ittaqau, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu telah diterima sebagai orang bertakwa. Kita terjemah ittaqau, telah diterima sebagai orang bertakwa. Sebab apa? Apa dia punya hujah kita? Pertama, ittaqau ini past tense, fi'il madhi. Fi'il madhi, ittaqau. Hum ittaqau. Mereka telah pun disenaraikan orang bertakwa. Kita faham dari sudut past tense dia tu, fi'il. Sedangkan cerita ni ke depan. Cerita ni sekarang hadapan. Sepatutnya Allah kata innal ladzina yattaquna, orang-orang yang sentiasa bertakwa, kan? Tetapi Allah tak guna yattaqun, dia guna ittaqau, telah bertakwa. Sekarang tak tahulah. Maknanya dia guna telah pada tempat yang present continuous untuk menunjukkan sesuatu sifat orang itu telah pun mendapat nilai takwa. Jadi semoga kita termasuk dalam grup ni. Cuma ukurannya begini. Ukurannya idza massahum. Ni ukuran yang paling rendah lah, paling rendah. Paling minimum. Idza massahum. Massa dengan mana asabahum. Asaba, musibah. Dimusibahkan oleh, idza massahum, bila disentuh, dimusibah, dikenakan, mengenakan mereka, ta'ifum minasyaitan. Ta'ifun, ta'ifah ni macam satu kumpulan. Ada ulama mengatakan ta'ifun makna zambun, dosa. Ta'ifun dengan mana nau'um minadz-dzunub, satu jenis daripada dosa. Dosa ini terjadi disebabkan minasyaitan, tercetus daripada tipu maslahat syaitan. Ta'ifah. Ta'ifah ni beberapa dosa, beberapa kesalahan, beberapa kesilapan yang dicetuskan oleh syaitan. Mana syaitan ni sentiasa melikungi, mengganggu, menggoda orang-orang yang bertakwa. Tapi bila digoda syaitan, orang bertakwa ni sifat dia tazakkaru. Tazakkaru, dia sifat dia sedar. Tazakkaru ni sedar bahawa dia itu diganggu oleh syaitan. Dia sedar. Dalam masa yang sama, fa'idhahum mubsirun, dia terus bertindak. Dia tidak biarkan diri dia dalam keadaan diganggu syaitan. Dia sedar, tadakkur, sedar atau kita ingat dan sedar, dan dia tahu fa'idhahum, maka dengan sebab tadakkur itu dia jadi hum mubsiru, nampak yang ni syaitan, yang ni tak syaitan, dia nampak. Makna orang bertakwa ni dia ada ilmu, dia boleh beza. Mubsiru ni boleh tengok yang ni ni syaitan ni, yang ni hak baik. Dia boleh berubah daripada hak syaitan kepada hak baik. Itu mubsirun. Wa ikhwanuhum, ayat berikut. Itu sifat dua lah. Tadakkarun, kemudian diikuti oleh klasifikasi. Yang ni kena ikut, yang ni tak boleh ikut. Itu mubsirun. Dan mubsirun kita dah belajar satu nilai yubsirun kan, basir. Dari sudut tindakan. Makna mubsirun ni dia bertindak. Sebab basir ini rujuk kepada usaha kita.
Kita tak boleh orang kata sekadar, orang kata ucap, tak boleh. Kita kena bertindak terus. Sebab Allah menggunakan orang yang bertakwa ini orang mubsirun. Orang mubsir, orang yang melaksanakan apa yang dinampak, yang diingat itu. Wa ikhwanuhum, ayat berikut, ayat 122. Dan saudara mereka, ikhwan, dia terjemah teman-teman, saudara-saudara mereka. Yang dimaksudkan saudara-saudara mereka ni ikhwanuhum fil insaniyah, fil insan, pada dari sudut kemanusiaan. Yang dimaksud di sini ialah orang-orang yang bukan Islam lah. Orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang fasik, kata ulama, apa berlaku pada dia? Dia tak ingat. Kita ambil gini. Wa ikhwanuhum idza massahum ta'ifatum ta'ifum minasyaitan. Ambil gitu. Wa ikhwanuhum, sebelum yamuddun kita takdirkan idza massahum ta'ifum minasyaitan, saudara-saudara mereka yang lain, yakni yang bukan Islam, yang tidak bertakwa, dualah. Apabila menyentuh mereka, menimpa mereka beberapa dosa yang dicetuskan oleh syaitan, kalau orang Islam, orang takwa, tadhakkaru. Orang yang tidak Islam, yamuddunahum fil ghayyi. Itu sifat beza dia. Orang bukan Islam, orang yang fasik, orang yang tidak bertakwa, tanda dia, kalau disentuh ataupun ditimpa mereka itu oleh beberapa kesalahan yang dicetus oleh syaitan, yamuddunahum. Apa makna yamuddun? Menuruti, maddan, mak kan? Mad. Madda yamuddu maddan. Madda ikut panjang konok gitu. Fil ghayyi, ikut dalam kesesatan, ghayyi. Thumma la yuqsirun, kemudian mereka tidak break, tak berhenti, teruskan melakukannya. Patutnya taksir. Yuqsiru iqsar. Iqsar ni qasir pendek. Dia memendekkan. La yuqsiru, tidak pendek, tidak berhenti. Ini beza orang kafir bila disentuh oleh syaitan dengan orang bertakwa. Kalau orang Islam, faidahum mubsirun, orang bertakwa. Kalau orang bukan Islam, la yuqsirun, dia tak berhenti. Ini nampak perbezaan. Wa idza lam ta'tihim, dan jika tidak ta'tihim bi ayatin, lam ta'tihim, tidak datang kepada mereka, apa yang tak datang kepada mereka? Bi ayatin, asal bi ayatin tu fa'il kepada ta'tihim ayatun, dimasukkan ba. Setengah ulama kata ba ni ba zaidah, ba tambah. Tapi kenapa ditambah? Untuk mengatakan bi ayyi ayatin min ayat qalu, lalu mereka berkata, bila tak datang kepada mereka mana-mana ayat, maknanya bi ayat tu ataupun ayatun. Kalau kita takdir ba itu hanya dihiasi untuk sedap baca, di maknanya wa idza lam ta'tihim ayatun
bila tak datang kepada mereka mana-mana ayat Quran, apa mereka kata? Qalu, mereka berkata, laula jtabaitaha. Kenapa? Laula tu kenapa? Mengapa tidak kamu pilih sendiri? Ijtaba ni pilih ayat. Laula dengan mana mengapa tidak? Ijtabaita, engkau memilih sendiri ayat. Maknanya ni sifat orang kafir. Orang kafir dia banyak persoalkan. Kalau tak datang, kenapa tak datang ayat? Kita tak berhenti sebab tak ada ayat untuk berhenti. Sedangkan kita boleh tazakkaru, boleh mubsirun. Bandingkanlah yang ni orang takwa, dia mubsirun, dia tengok yang ni baik, yang ni tak baik. Hak ni tak ada dalam ayat tapi termasuk. Jadi bila orang syaitan ni dia kata tak ada hujah ni, tak ada dalil ni, kita tak payahlah. Okey. Ayat 23 ni dia kata dalam ni, dan apabila engkau wahai Muhammad, ta'tihim bi ayah, hana terjemah tadi, wa idza ta'tihim bi ayatin. Ini sikit silap ni. Wa idza ta'tihim bi ayah, tadi anda kata ayah tu fa'il kan? Dalam ni dia kata apa? Ta ni ta'tihim itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila lam ta'tihim bi ayah, ini sedikit perbetulan. Apabila engkau tidak datang kepada mereka bi ayah, sebab hak nak kata yang pertama tadi pun kemungkinan juga boleh kita sebut gitu, tapi anda nampak yang ni lebih mesra. Wa idza lam ta'tihim, ta'ti itu anta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau tidak datang kepada mereka orang musyrikin, orang ahli kitab itulah, bi ayatin, dengan mana-mana ayat, dia pun soal. Qalu, orang kafir tu, laula ijtabaitaha, kenapa engkau tak pilih mana-mana ayat dalam hal ni? Dia kalau datang ayat, dia tak berubah, dia biarkan dalam ghayyi, dalam kesesatan. Tapi bila datang ayat, dia tak berubah, dia kekal dalam ghayyi. Bila ayat tak ada, dia persoal pula. Laula jtabaita, kenapa engkau tak pilih? Orang macam ni nak jawab macam mana? Orang yang banyak orang kata banyak persoalkan, sedangkan ada dah bukti-bukti lain yang boleh dimubsirun tu, boleh banding pun, boleh lihat. Orang yang banyak alasan ni, Allah ajar Nabi supaya jawab gini. Qul innama attabi'u. Dia guna attabi'u. Okey. Katakanlah wahai Muhammad, mana jawablah kepada mereka, innama, sebenar-benarnya kami ni, aku ni, attabi', aku ikut hak dulu je. Hak dulu dah jelas dah, tak perlu lagi ayat lain. Attabi', ittiba' ni. Ma yuha, apa yang telah diwahyukan ilayya min rabbi, tak perlu ayat lain. Kenapa tak pilih ayat lain? Mungkin ijtabaitaha ni pilih hujah lain lah, bukan Quran. Jadi dia nak alasan lain selain pada Quran pulaknya. Maka Nabi kena jawab, diajar oleh Allah, innama attabi'u ma yuha ilayya. Hanya sahaja, innama ni tidak ada pilihan lagi. Hanya sahaja attabi'u, aku mengikut, ittiba' sepenuhnya apa yang diwahyukan kepadaku oleh Allah
daripada diwahyukan kepadaku daripada Tuhanku. Maknanya kalau kita tengok gitu, makna laula jtabaitaha ni pilih sendiri. Maknanya tak payah ikut Quran, buat keputusan sendiri. Ijtabaitaha ni, enggak engkau rasul, tak payahlah ikut Quran, pilih sendiri. Maknanya, tapi Nabi tak. Nabi jawab, Nabi diperintah oleh Allah supaya jawab bahawa aku tidak boleh pilih sebab aku ni rasul je, orang yang diutus je. Jadi ana ni innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Itu je lah. Sebab apa kena ikut Quran je? Jawab dia, hadza basairu min rabbikum. Kerana hadza tu Quran. Quran itu basairu, pelita, lampu suluh. Bukti nyata. Dia terjemah macam-macam. Basirah, basir jamak dia basair. Lampu suluh min rabbikum yang Allah beri, Quran ni. Dan bukan setakat Quran ni bukan basair saja, dia adalah hudan wa hudan. Dan bukan hudan saja, basair saja, wa rahmatun, dia rahmat. Basair, hudan, rahmat ini liqaumin, bagi mana-mana bangsa, kaum. Qaumin tanwin iwad an kalimah mahzufah. Tanwin ganti daripada kalimah yang disembunyikan. Dia bubuh nakirah, tidak ada alif lam. Maknanya liqaumin ay liqaumi Melayu, liqaumi Arab, liqaumi Sin, Cina, mana-mana kaum. Tapi kaum itu sifat dia yu'minun. Dia beriman. Jadi mana-mana kaum, mana-mana bangsa yang beriman, automatically hadza basairu min rabbikum. Dia mengikut ittiba' basair min rabbikum. Quran lah, dan hudan wa rahmah. Kita tengok basair ialah lampu suluh. Kita kata lampu suluh. Dia semua ni pandangan, pemandangan. Maknanya lampu suluh lah yang kita boleh tengok daripada Allah Tuhan kamu. Maknanya kita ada lampu suluh. Lepas tu wahudan, kita ikut lampu suluh tu. Dia tunjuk jalan hidayah ke tempat yang kita tuju. Bila sampai sana, apa dapat? Rahmah. Rahmah tu apa? Rahmah tu 3. Akan dapat segala kepentingan dunia, akan dilepaskan segala musibah, dan akan mendapat redha serta syurga Allah. Maknanya Quran ini yang kita duk susah-susah tiap-tiap pagi ni, sebab dia adalah basair wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Okey, gitu. Yang ni kita faham secara sekali lagi anda ingatkan, tadi anda silap sikit. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin, apabila tidak engkau datangkan kepada mereka, orang musyrikin itulah mereka tu, bi ayah, dengan mana-mana ayat. Qalu laula jtabaita, kenapa engkau tak pilih sendiri ayat lain? Ijtabaita, ijtaba ni ta tu engkau. Kita terjemah ijtabaita, engkau memilih ayat yang lain. Ataupun kita kata bi ayah ni bukan Quran, bi ayat ni dengan bukti daripada Nabi. Nabi tak datang hujah dia sendiri. Sebab orang-orang kafir ni dia berhujah dengan hujah dia. Dia tak ambil daripada mana-mana ayat. Walaupun ayat Taurat ada apa, dia tak ambil, dia ubah kan. Kenapa Nabi tak ubah kata? Tak ubah juga. Gitu, mungkin gitu juga. Tapi Nabi jawab, diperintah oleh Allah, tak ada benda lain, aku tak boleh ambil daripada aku. Tak boleh ubah. Sebab innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Aku hanya mengikut apa yang diwahyukan kepadaku daripada Tuhanku. Sebab apa kena ikut semua ni? Sebab
hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Gitu. Ini hujah yang amat penting. Kalau kita tengok dalam tafsir, betul tak kita faham ni. Ini kita faham dari sudut ayat lah, dari sudut ayat. Jangan tengok dari sudut kata-kata ulama berkaitan dengan ayat ini. Wa idza lam ta'ti al-musyrikin bi ayah. Dia makna him ni musyrikin, disebut dalam tafsir Baghawi musyrikin. Idza lam ta'ti, bila engkau tidak datang kepada musyrikin bi ayah, qalu. Betul lah. Laula ni maknanya kenapa tidak. Orang musyrik itu tanyalah, qalu tu dia tanya Nabi, kenapa tidak engkau pilih? Dalam tafsir Bawawi kata hala ifta'altaha wa ansha'taha min qibali nafsika wa ikhtiyarika. Kenapa dah ambil ayat Quran? Kenapa engkau tak buat sendiri? Dia gitu. Laula ijtabaitaha tu. Kenapa engkau tak ambil, engkau ifta'altaha, maknanya reka cipta. Macam dia reka cipta Taurat tu. Ada. Kenapa engkau tak buat sendiri? Kan Nabi, kau kan Rasul. Gitu. Taqulul ara ijtabaita al-kalam idza ikhtalaqtahu. Ijtabaita, orang Arab cakap ikhtalaqtahu, engkau reka ciptanya. Kan ahlu Makkah yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ayat pada suatu ketika dulu masa zaman Nabi, ahli Mekah, orang musyrik Mekah tanya Nabi tentang ayat-ayat ayat-ayat yang diturunkan. Fa idza ta'akhkharat ittahamu. Bila ayat-ayat yang diturun tu lewat, wahyu tu lewat, ittahamu, mereka pun ittiham. Ittiham ni macam tuduh-tuduh lah. Nabi ni cakap, kata nak turun esok ayat, tak turun-turun pun dia marah. Lalu dia kata, wahai Muhammad, cari sendirilah, buat sendirilah, sebab wahyu tak turun. Gitu maksud dia. Bila wahyu tak turun, kau buat sendirilah. Fa idza ta'akhkharat ittahamuhu. Mereka menuduh Nabi macam-macam. Qalu laula jtabaitaha ay halla ahdathtaha wa ansha'taha min indi. Tak apalah tak turun pun engkau lah buat sendiri. Engkau kan Rasul, dia kata. Jadi tuduhan ini ataupun permintaan ini dijawab oleh Nabi dengan perintah Allah, qul, yakni qul lahum ya Muhammad innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Okey, dalam Baghawi kata hadza ay al-Quran. Jadi kita tukar hadza, kita boleh takdirkan hadza ni dengan kata al-Quran itu, al-Quranu basair. Basair disebut di sini hujah, keterangan, dalil min rabbikum. Wahidatuha basirah. Basair mufrad basirah ataupun basir. Basirah lah. Basirah. Hujah. Wa asluha zuhuru syai' wa istihkamuhu hatta yubsiruhu al-insan. Asal basair ialah nampak sesuatu, maka diambil ia sebagai hujah bagi setiap manusia. Wa yahtadi bihi, kemudian diambil ia sebagai hidayah. Okey. Itu yang disebut oleh Baghawi. Mana tak larilah hak kita tadi, betul dah. Betul dah, tak lari. Kena ayat-ayat gini kita kena pasti sikit. Ibnu Katsir yaqulu laula talaqaitaha, sama je lah, laula ahdastaha fa ansha'taha.
Orang lain sama dalam kasih pun. Ayah mana mukjizat. Okey, itu sekarang ni habis hasil tu. Kita tengok daripada ayat ini, ayat-ayat innal ladina taqau sampai hari ni, sampai ayat 203 ni, apa benda yang kita boleh ambil kesimpulan? Sebab ni penutup ni surah ni. Orang yang bertakwa tazakkaru fa idza hum mubsirun. Itu tanda dia. Orang yang tidak bertakwa, yakni orang fasik dan orang kafir, mereka yamuddunahum wa ikhwanuhum idza massahum ta'ifun minasyaitan yamuddunahum fil ghayy. Mereka terus mengikut syaitan dalam kesesatan. Tsumma la yuqsirun, dia tak berhenti. Okey. Satu isu orang kafir ni. Yang kedua, orang kafir ni bila tak ada lambat wahyu, dia suruh buat sendiri. Buat sendiri. Kita ni kalau tak faham Quran, buat sendiri ya. Bukan lambat wahyu. Belajar Quran ni payah. Buat hak ada, ikut hukum-hukum daripada barat dia main gitu. Shortcut. Jadi pertama dia biarkan diri dia tak berhenti benda-benda hak syaitan panggil. Yang kedua tak nak rajak pada Quran. So buat sendiri. Ini sifat orang kafir. Lalu Allah kata tak boleh. Wahai Muhammad, qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Sebab apa? Hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'min. Dia sebut liqaumi. Kamu ni kalau dia tak kata lil qaumi kamu, dia kata liqaumi, mana-mana kau. Itu satu dakwah. Kita tak sebut direct pukul orang yang kita bercakap tu. Mana-mana kau yang beriman, inilah basair, inilah hudan, inilah rahmat. Tahu tak? Maknanya walaupun lambat tunggulah, walaupun tak faham belajar. Tak boleh cari hak lain, tak selamat. Sebab dunia ini dicipta mengikut kaedah Allah. Jadi Allah turun teknik ataupun cara melaksanakan segalanya. Kalau kau pilih yang lain nak cepat, ijtabaitaha laula ijtabaitaha, tak boleh. Begitu. Nampak tak beza? Orang Islam tak boleh berubah, kena ikut Quran. Orang bertakwa ni, selain dia tazakkaru, dia ikut Quran. Orang bukan Islam, orang fasik, teruskan dengan maksiat, dalam masa sama mudah mengambil tindakan dengan mengambil hukum-hukum ataupun keputusan yang bukan daripada Quran. Itu beza orang takwa dengan orang tidak bertakwa. Ayat berikut sebab kita ni ada wa idza quri'al qur'anu fastami'u, ni hukum lain pula lah. Hukum mendengar Al-Quran bila dibaca. Kalau kita sama-sama baca tak apa kan. Wa idza quri'al qur'an, maknanya bila Quran dibaca, kita baca ramai-ramai macam mana? Seorang dengar, hak lain tak payah baca. Tak, maksudnya bila orang lain baca Quran, kita duk buat kerja lain. Kena dengar Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu lil Qur'an. Apabila dibaca Quran, maka fa tu jawab idza. Makna kena tertib, dengar Quran. Wa ansitu, dan perhatikan ayat-ayat tersebut. Sebab tu kena faham. Nak buat ansitu macam mana kalau kita tak faham? Jadi dengar dan perhati maksud isi yang dibaca itu, hasilnya apa? Kalau kita buat gitu. La'allakum turhamun. La'alla ni janji Allah. La'alla mudah-mudahan. Tapi kalau ia daripada Allah, terjemah dia pasti. Pasti kamu dirahmati Allah. Jadi
dua keadaan. Yang pertama, kalau kita baca meramai, tak apalah kan, sebab sama-sama baca Quran, sibuk dengan baca Quran. Tapi kalau majlis itu dibaca oleh seorang, kita mendengar je, jadi kita kena buat. Kena istami'u lahu wa ansitu. Isunya tak boleh ansitu, tak faham juga. Baik main handphone. Sebab dengar tak faham, main handphone je lah. Tak boleh, kena ansitu. Nak buat ansitu tak faham, belajar. Itulah. Makna seolah-olah ansitu ni minta kita belajar. Belajar kalau tak faham. Dengar, kalau tak faham, belajar. Jadi kalau kita belajar macam ni, kita dijamin Allah dirahmati. Turhamun. Sentiasa dirahmati. Akan dirahmati. Kalau kita guna turhamun, fi'il mudhari', continuous tense, maknanya dirahmati sekarang dalam kubur sampai ke akhirat. Kalau kita guna turhamun future saja, mustaqbal saja, maka bila kita mati dalam kubur kita dirahmati. Kalau kita buat gitu. Maknanya kalau orang tu dengar dan ansitu, dia akan dapat yang ni. Jadi kita nak ansitu kena faham dulu. Jadi kita buat macam ni, satu rahmatlah mudah-mudahan. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah dunal jahri minal qawli bil ghudu wal asah. Dan udhkur rabbaka, sebutlah akan Tuhan engkau, rabbaka maf'ul, fi nafsika, dalam diri engkau, tadarruan, dalam keadaan tadarru', rendah diri, wa khifah, dalam keadaan takut, dunal jahri, dan tidak kuat, minal qawli, daripada sebutan, bil ghuduwi, di waktu pagi, subuh, wal asa, wal tu maghrib. Maknanya ini syarat-syarat wadhkur rabbaka, zikir pagi tu. Maknanya ini mungkin kita boleh buat hujah kepada kita sebagai imam. Kita tak boleh imam ni ataupun makmum pun sama je. Masa zikir pagi-pagi itu kita sebut fi nafsika tadarruan. Tadarru'an mesti ada sifat tadarru', rendah diri rasa masa kita zikir, kita solat. Uzkur juga makna zikir solat. Dalam solat ke di luar solat, mesti ada nilai tadarru', rendah diri dan takut kepada. Khifah ni takut pada azab. Khifah ni dia tak guna kecuali takut pada musibah ataupun azab Allah. Rasa rendah diri, rasa takut pada azab Allah, dunal jahri minal qawli, tidak keras. Jahri ni kuat, tidak kuat daripada bacaan tersebut ataupun ucapan. Bil ghuduwi, pada waktu pagi, wal asal, dan pada waktu petang. Wala takun, dan jangan sekali-kali kamu berubah menjadi orang yang lalai. Lalai ini tidak taat pada Allah. Innal ladhina, sesungguhnya orang-orang yang inda rabbika, orang-orang yang innal ladhina, sungguh-sungguh orang-orang yang di sisi Tuhanmu. Apa makna innal ladhina inda rabbika? Orang-orang yang diredai Allah. Di sisi Tuhan ni, orang-orang yang diredai Allah, sifat dia la yastakbiruna an ibadatihi, tidak mereka itu menyombongkan diri, membanggakan diri tentang ataupun dari ibadat-ibadat mereka. Mereka tidak bangga dengan ibadat mereka. Takut Allah tak terima. Wa yusabbihunahu, dan mereka sentiasa menunaikan solat. Yusabbih dengan makna solat ataupun tasbih. Tasbih ni satu gelaran kepada sembahyang. Walahu yasjudun, ataupun tasbih dengan makna tasbih biasa, menyuci membesarkan Allah, tidak sombong, tidak takabur dalam ibadat dalam keadaan tadarru'an wa khifah wa dunal jahri. Yang kedua, wa yusabbihunahu,
dan mereka sentiasa tasbih. Walahu yasjudu, hanya tengok tu dia letak walahu dulu. Sepatutnya ikut tertibnya, innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi. Satu, orang-orang yang Allah redha ialah la yastakbiruna an ibadatihi. Satu, wa yusabbihunahu. Dua, wa yasjuduna lahu. Tiga. Tapi hak akhir ni dia sebut lahu duduk depan, sedangkan lahu ni sepatutnya ikut tertib hak ada tu, yusabbihunahu wa yasjuduna lahu, kan? Tapi ayat ni dia ambil lahu hak duduk akhir tu tak depan. Kenapa? Apa rahsianya? Rahsianya ikhlas. Rahsianya ikhlas. Kita tak boleh buat sujud. Sujud mana ibadat kita, sujud pada Allah ni nak tunjuk-tunjuk, tidak kerana Allah, separuh kerana Allah, separuh tak boleh, kena khusus. Sebab itu didahulukan lahu itu di depan yasjudun, padahal yusabbihun itu ditartibkan. La yastakbiru pun an ibadatihi ditartibkan. Dia tak sebut an ibadatihi la yastakbiru. Allahu yusabbihu dak. Tapi yang akhir sekali untuk menunjukkan saat kita melakukan sujud ataupun ketaatan kepada Allah, semua sekali itu mesti kena semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat khatam surah Al-A'raf. Berapa lama bulan kita khatam? 206 ayat. Ayat ni, ayat hari ni lah secara khususnya kita bagi dua kumpulan lah sebagai penutup. Kumpulan mengenal orang yang bertakwa dengan orang yang bertakwa. Satu, orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa, jelas daripada ayat 201, 202 dan 203. Yang kedua, daripada 204 sampai 206 berkaitan dengan muamalat kita dengan Quran dan kesannya dalam ibadat. Muamalat kita dengan Quran serta kesannya dalam ibadat. Seolah-olah ayat 104 dirahmati. Kita dengar Quran dan faham serta hayati Quran, kita mendapat rahmat. Hasil daripada rahmat itu terhasillah ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli sampai akhir. Beda kalau kita ambil situ. Maknanya Quran apabila kita dengar dia, dengar ni makna dua. Dengar, orang baca kita dengar. Yang kedua, apa yang diperintah Quran itu kita ikut. Itu mana dengarlah. Dengar cakap aku. Maknanya bukan dengar saja, dengar dan ikut, kan. Dan wa ansitu, tumpu. Baru dapat rahmat. Dan orang yang dapat rahmat itu terhasillah ayat wadhkur rabbaka fi nafsika. Maknanya kalau kita ambil ayat 205, 206 ini secara meninggalkan Quran tak boleh. Tak dapat. Kita nak jadi manusia yang tadarru'an wa khifah dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asha wal asal wala takum minal ghafilin. Lepas tu lagi lah yang paling penting ni, innal ladzina inda rabbik, orang-orang yang di sisi Tuhan engkau, maknanya orang yang Allah redha. La yastakbiru, tiga sebab tu. La yastakbiruna an ibadati, satu, wa yusabbihunahu, dua, walahu yasjudu, tiga. Nak tiga-tiga ni mesti kita diterima Allah, diterima ibadat kita Allah. Untuk terima ibadat kita Allah, kita masa zikir, masa salat mesti ada nilai-nilai ini. Bagi imam boleh dia baca kuat, boleh dia baca kuat sebab dia imam. Dan zikir tu pun boleh kuat sekadar didengar je. Kalau kuat sangat, kan, orang yang masbuk ni siap baca Fatihah habis dengan qul a'udzu birabbil falaq. Jadi imam-imam kita kena beri perhatianlah. Kadang-kadang kita tak perasan juga. Tapi bila kita jadi makmum, kita terasa terganggu. Khususnya kita masbuk. Kita terganggu sangat. Nak baca tak habis. 2-3 kali ulang pun dia ulang yang sama. Jadi wirid tu kena sebut-sebut ujung-ujung
Biar orang dengar ikut itu je, tak payah terang-terangan, sebab kita takut terbatal solat orang lain disebabkan kita buat hak sunat. Wallahu a'lam. Terberhenti situ, alhamdulillah. Jadi kalau boleh kita apa 6 ayat terakhir ni, boleh tak kita apa? Hafal. Innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum ay wa ikhwanuhum idza massahum ta'ifatun minasyaitan yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu, bila engkau tidak datang kepada mereka dengan mana-mana mukjizat, mereka akan mengatakan laula jtabaitaha. Maka jawablah, innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi, sebabnya hada basairum min rabbikum wa hudan basairum min rabbikum wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun. Ini kita hafal 3 ayat. 3 ayat berikut, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Wallahu a'lam. Allahumma amin. Dia hafal ni, kalau saya mudah ingat, saya ulang 5 kali 10 kali ingat. Tapi kalau tak baca lepas 2 hari je, lupa balik. Memang mudah lupa. Quran ni kena ingat sama, kena baca sama. Hak tak lupa, Fatihah je lah, sebab dia baca sama. Orang lain tu keluar Allah kadang-kadang lupa, sebab tak baca. Jadi Quran ni betul lah, kita kena amal. Kena amal. Amal ni baca, amal ni belajar makna dia. Kawan-kawan saya hak belajar bahasa Arab di Mesir, di mana-mana, balik di sekolah mengajar dengan bahasa Melayu. 10 tahun 20 tahun tak boleh kecek dah Arab. Dia hilang. Kan? Hilang. Sebab tidak amal. Ilmu tidak amal ni hilang. Nasib baik saya ni mengajar di UAE guna bahasa Arab. Tidak hilang tak? Sebab wajib di UAE ni wajib guna bahasa Arab 100% masa mengajar. Itu. Jadi kita nak buat mana supaya kita ingat ni? Kena buat amal, buat zikir dah. Buat zikir. Jadi alhamdulillah kita 2 dah, keberapa dah kita dah hafal. 10 ayat terakhir surah Al-Imran, ayat Kursi, surah Baqarah, surah Nisa apa kita hafal. Surah lain-lain, mana setiap satu surah tu adalah beberapa ayat yang kita boleh jadikan hujah untuk kita amalkan. Allahumma amin. Alhamdulillah, esok kita nak berpindah ke surah jihad, surah Anfal. Surah jihad. Bilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل.
وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازينا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله.